ready lah, ready. Awak dah buat ke soalan ni? Muka surat nombor 7 ni? Dah. Dah buat dah? Ada yang dah, ada yang belum. Ni kenapa ada yang dah, ada yang belum? Maksudnya saya dah suruh buat ke apa? Dah, tak dapat. Oh, wah, saya ingat ke hari tu orang kata tak buat lagi. Tak dapat? Ajar balik aku lupa dah saya. Belajar balik. Tak apa, tak apa. Kita akan belajar dua topik kecil lah. Satu, sistem tiga persamaan. Satu lagi persamaan linear dan persamaan serta. Okey, baik. Saya rasa saya akan mula sebab saya takut tak sempat. Banyak sebenarnya. Nampak simple tapi banyak. Dan soalan ni penting, SPM. Kita dua. Memang ada. Kita satu tak ada, kita dua. Dalam kita dua ini dianggap soalan senang. Bayangkan. Soalan senang. Maknanya awak kena score lah. Orang yang nak lulus kena boleh buat soalan-soalan ni lah. Baik. Ada soalan awak boleh tanya. Dan sekarang kita sedang buat soalan dulu. Saya akan cuba buat satu dulu. Nombor satu ni. Sistem persamaan linear dalam 3 boleh ubah. Dan untuk faham apa yang kita sedang buat adalah, okay, kita belajar sebelum ni, kita ada persamaan linear yang mana awak boleh nampak belah kanan tu, saya buat line garis saya, nampak kan? Nampak juga translation. Okay, awak boleh nampak paksi X, paksi Y tu. Okay, dan selalunya ini persamaan linear, kita ada X dan Y saja, dua pun boleh ubah. Okay, yang mana dia adalah satu garis panjang, ini linear. Okay, kalau kuadratik dia macam ni, betul? Awak kena jawab-jawab. Saya rasa macam tak ada orang jawab, tak ni. Aku cakap seorang-seorang. Lost connection ke apa ke? Okey, baik. Sekarang ni, double paksi X, paksi Y ni untuk 2D lah kita panggil. 2D, 2D dimensi. Selama ni ini yang kita belajar. Okey. Untuk 3 persamaan, okay, 3 persamaan ataupun 3 pun boleh ubah lah, bukan 3 persamaan. 3 pun boleh ubah. 3 pun boleh ubah. Yang mana sebenarnya kita ada lagi satu D. Dia D. Dia 3D. Maknanya dia boleh jadi macam ni lah. Saya padam bayang. Dia jadi macam ni. Ni paksi Z. Okay, dan dia boleh, dia tak ada linear-linear lah. Dia setak satu juga lah. Dia jadi macam ni. Dia jadi macam pepejal lah. Jadi 3D. Awak nampak tak dekat skrin? Nampak. Nampak? Nampak. Okay. Jadi dia 3D ni dia satu dekat sini dan satu dekat sini. Okay. Yang mana sekarang ni yang kita buat sebenarnya buat dia tak susah, tak saya ajar. Ulang gaji ni saya dah ajar dah ni dulu. Ni pun masuk online juga kot. Okay, baik. Yang penting kita tahu matlamat. Kita ada banyak soalan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 soalan. Kita kena tahu matlamat. Apakah matlamat kita bila kita ada 3 pun boleh ubah? Matlamat kita adalah kita nak dapatkan satu, kita nak dapatkan nilai satu X ke Y ke Z ke, awak mesti buang satu dulu supaya tinggal 2. Okay, lepas awak buang satu tu, maknanya sekarang ni kita ada X, X ni, kita kena buang dulu X ni. Okay, kita kena buang dulu supaya kita ada 2 saja. Kita ada Y dengan Z saja. Awak boleh buang mana-mana. Awak boleh buang Y dulu ke, awak boleh buang Z dulu ke. Asalkan kita nak ada 2 saja pun boleh ubah.
Sebab kita nak dapatkan satu molekyul buang, kita kena buang satu, tinggal satu sampai tinggal yang terakhir. Okey. Itu konsep dia. Konsep dia adalah awak nak dapatkan nilai X ke, nilai Y ke, nilai Z ke, awak kena buang. Okey. Baik, macam mana kita nak buang? Sebab ni kaedah ni saya guna kaedah penghapusan, sebab tu saya sebut buang tu. Okey. Okey, kita guna penghapusan. Jadi bila penghapusan, kita mesti samakan baru kita boleh tolak. Contoh kalau 1 tolak 2 tak sama, sebab 1 tolak 2 tak dapat kosong. Sekarang kita nak bagi jadi kosong. Jadi kita nak bagi jadi kosong, 1 ni kita kena darab dengan 2 supaya jadi 2 tolak 2 kosong. Okey. Kalau kita dapat kalau ada sini 2, sini 3. Jadi 2 dengan 3 ni tak sama. Okey. Awak nak tolak 2 tolak 3 tak boleh. Jawapan awak dah tetap kosong. Jadi awak kena bagi sama lah. Jadi 2 ni awak kena darab dengan 3. 3 ni awak kena darab dengan 2 supaya jadi 6 tolak 6 kosong. Okey. Itu konsep lah. Maksudnya saya bagi tahu konsep penghapusan. Okey, penghapusan. Baik. Saya akan tunjuk terus macam mana nak buat. Saya dah cerita konsep. Baik, yang pertama, first sekali awak buat tanda ni satu. Tanda sini, persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3. Okey. Kita dah tanda. Lepas kita tanda, kita nak tolak. Saya sebut dah tadi, kita kena buang, hapus 1. Jadi kat sini saya nampak mudah nak buang lah X dengan X sebab dia dah memang 1-1. Sebab 1 tolak 1 kosong. Okey, 1 tolak 1 kosong. Bila 1 tolak 1 kosong, jadinya kita tak payah nak darab-darab lah. Kita terus tolak je lah. Semua awak nak pilih sekarang ni 1 tolak 2 ke 2 tolak 1. Kalau saya pilih 2 tolak 1 lah. Sebab bagi jadi positif. Jadi 2 tolak 1. Okey, yang awak kena faham tanda. Yang bulat ni maksudnya persamaan. Okey. Saya bulat ni maksudnya ni persamaan 2 tolak persamaan 1. Okey, jadi persamaan 2 tolak persamaan 1 dapat apa? X tolak X ni. X tolak X kosong. Hilang lah. Itu yang saya kata penghapusan tu. Hilang X. 2Y tolak Y. 2Y tolak Y. Y. Sama dengan Z tolak 2Z. Maknanya dapat apa? Z tolak 2Z. 3Z. Z tolak 2Z. Jadi jawapan dia 3Z lah. Jadi 3Z. Jadi jawapan okay. Sama dengan 3 tolak 1. Ini 3 tolak 1. 2. Okey, jadi yang baru ni, yang hijau yang baru ni akan jadi persamaan yang baru, iaitu persamaan keempat. Okey. Yang penting kat sini kita dah buang X. Tu matlamat kita tadi. Okey, kita dah buang X. Sekarang ni kita nak buang X lagi satu. Okey, tapi kita tak boleh ambil benda yang sama lah. Tadi awak dah ambil nombor 1 dengan nombor 2. Sekarang ni awak kena ambil 1 dengan 3 ataupun 2 dengan 3. Okey, kena ada 3 lah. Awak tak boleh ambil 1 dengan 2 lagi sekali. Awak kena ambil 1 dengan 3 atau 2 dengan 3. Maksudnya awak kena libatkan yang 3 tu. Okey. Jadi kes sekarang ni saya nak tunjuk kat awak bahawa bila kita tengok nombor 3, kita nak kena buang. Awak tak boleh buang benda lain tau. Awak dah buang sekali, awak dah buang X, awak kena buang X lagi. Okey. Apa jadi kalau awak tak buang X, awak buang lain? Ada boleh siapa-siapa beritahu saya? Kenapa kita kena buang X lagi sekali? Kenapa kita tak boleh buang lah Y pula ke, buang Z ke? Kenapa? Alah, janganlah macam tu. Senyap je. Kenapa kita tak boleh buang, kita tak boleh ni. Kita tak boleh buang yang lain. Kita mesti buang X juga. Sebab kita nak bagi Y dengan Z juga dekat sini lah. Okay, yang kita buang sekali 2 dengan 1. Kita libatkan untuk persamaan 4 ni. Untuk persamaan 4 ni. Persamaan 4 ni kita guna persamaan yang kedua tolak persamaan yang 1. Jadi kita dah guna persamaan yang kedua. Satu. Sekarang kita nak guna persamaan yang ketiga pula. Kita tak boleh guna yang sama. Jadi yang ketiga, kita lihat kita ada 2X tambah Y tolak 3Z sama dengan 4.
Jadi kita nak buang X, kita dapati X dekat atas 1 ataupun 2 mana-mana tu, dua-duanya 1 X je. Jadi kita nak jadikan dia 2X lah. Okey. Jadi katalah saya pilih nombor 1. Okey. Saya tulis macam ni tengok persamaan 1 darab dengan 2. Tu beza tu. Tu persamaan 1 darab dengan, yang mana 1 nombor ada bulatan tu persamaan. Tu saya darab 2. Jadi apa jadi? Jadilah 2X tambah 2Y tolak 4Z sama dengan 2. Okey, ini akan jadi persamaan baru, iaitu persamaan ke-5. Okey. Dan sekarang ini barulah kita kita dapat yang ke-5 ni sekarang, barulah kita lihat nombor 3 pula. Sebab tadi kita nak libatkan 3 dengan 1. Okey, kita nak libatkan 3 dengan 1. Jadi persamaan yang ketiga, awak lihat nombor 3 ni dengan 5 ni. Tujuan kita sekarang adalah kita nak buang X. Okey, saya sebut tadi. Jadi kita boleh tolak 5 tolak 3 atau 3 tolak 5. Mana-mana. Jadi sekarang ni saya pilih, mana yang senang? Saya pilih 5 tolak 3 pun boleh, 3 tolak 5 pun mana-mana lah. Katalah saya ambil 3 tolak 5. Katalah. Ya, awak boleh guna pelbagai cara, tapi ni cara yang boleh dibuat lah. Okey. 3 tolak 5. Yang bulat tu persamaan 3 tolak 5. Jadi awak ambil yang depan. X, 2X tolak 2X. Hilang. Itu yang kita nak buat tadi. Kita nak bagi hilang. Okey. Y tolak 2Y. Okey. Yang kedua. Jadi yang ni tolak yang ni. Sekarang saya nak ambil Y tolak 2Y. Apa jawapan dia? Y tolak 2Y. Y tolak 2Y. Jawapan dia? Y tolak 2Y. Jawapan dia negatif? Negatif Y. Y. Okey, negatif Y. Lepas tu negatif 3Z tolak negatif 4Z. Dapat apa? Negatif 3Z tolak negatif 4Z. Dia jadi macam mana? Jadi Z. Dia jadi Z. Dia jadi Z saja. Okey, dia jadi positif Z. Okey, sebabnya kalau orang tak faham, negatif 3Z tolak 4Z. Jadi negatif 3Z tolak jadi tambah. Tambah 4Z. Jadi 4 tolak 3 jadi 1Z je lah. Satu jawapan dekat sini Z. Okey, sama dengan 4 tolak 2. 2. Okey. Jadinya sekarang kita ada persamaan baru, iaitu persamaan ke-6. Sebab matlamat kita sekarang ni, yang ni. Dengan yang ni. Okey, kita ada 2 pemboleh ubah saja. Kita dah buang X. Okey, kita dah buang X. Okey, sekarang ni kita dah ada 2, 4 dengan 6. Jadi 4 dengan 6 ni macam mana awak nak hilangkan pula satu lagi. Tadi kita dah buang X, kita nak kena buang lagi satu. Okey, kita akan buang lagi satu. Sekarang ni kita jelas boleh nampak Y satu positif, satu negatif. Jadi cara yang paling mudah kat sini adalah, yang paling kita akan nampak dengan jelas adalah 4, kita boleh tambah dengan 6. 4 tambah dengan 6. So bila 4 tambah dengan 6, ataupun persamaan keempat tambah persamaan 6. Kita lihat balik dekat sini. Kita pergi apa pula? Y. Okay. Y tambah tolak Y akan hilang. So kita telah menghilangkan Y. Y tambah tolak Y. Okay. 3Z tambah 3Z. Jadi kat sini akan jadi 4Z. Sama dengan 2 tambah 2, 4. Okey, 2 tambah 2, 4. Jadi Z dekat jelas kat sini adalah 1. Okey, kita dah dapat dah Z 1. Okey, jadi ganti Z. Awak boleh pilih 4 atau 6 sekarang ni. Okey, kita ada 4 dengan 6 tadi. Ganti Z sama dengan 1 ke dalam 4. Boleh pilih 4 ataupun 6. Jawapan akan sama. Okey, ke dalam 4. Jadi Y tambah ni 4 tu Y tambah 3Z. Jadi 3Z tu saya tukar dengan 1
sama dengan 2. Okay, jadi Y sama dengan 2 tolak 3. 2 tolak 3 negatif 1. So kita dapat lagi satu jawapan. Satu yang ni tadi. Satu lagi yang ni tadi. Okay. So kita nak kena lagi satu. Kita kan mula-mula tadi kita dah buang X kan. Okay, jadi dah dapat nilai Z. Dah dapat nilai Y. Masuk balik ke persamaan satu. Senang nak mudah cerita kan. Okay, kita ada persamaan satu. Ada X sama Y tolak 2Z sama dengan satu. Persamaan nombor satu tu. Jadi, apa saya buat? Saya ganti. Saya ganti Z sama dengan 1. Y sama dengan negatif 1. Ke dalam 1. Okay, ke dalam 1. Okay. So, apa saya buat sekarang? Saya tulis balik persamaan tadi. X tambah Y sama dengan X. Ambil persamaan yang pertama lah yang ni. Okay, persamaan yang ni tadi. X tambah Y tolak 2Z sama tu. Jadi saya ganti je lah. Saya ganti. So saya ganti. X kita adalah X lah. X tambah Y. Y kita adalah negatif 1. Tolak 2. Z kita adalah 1. Sama dengan 1. Okay, ini persamaan pertama tadi. Jadi kalau kita gantikan semua tu. Kita akan dapat X tolak 1. Tolak 2. Sama dengan 1. X tolak 3 sama dengan 1. X sama dengan 1 tambah 3. X sama dengan 4. Okey. So, kita dapat jawapan lah. Jawapan kita 3. 1X, 1Y, 1Z. Jadi kita boleh tulis kat sini. Nak nampak sopan santun sikit. Maka X sama dengan 4. Y sama dengan negatif 1 dan Z sama dengan 1. Okey, ini adalah jawapan yang sepatutnya lah. Ada yang menyalin ke? Ada yang menyalin ke? Ya. Ada? Ada. Ada yang menyalin, salin lah. Dah ke? Patutnya masa saya ajar tu salin dah kan? Dah. Okey, baik. Nak lagi satu lah. Nombor 2 ni, saya ajar lagi sekali, lagi satu. Boleh juga. Ajar je lah, saya ajar 2 soalan ni. Saya ajar lagi lah. Okey, supaya kita lebih jelas dan faham lah. Baik, saya kembali kepada soalan nombor 2. Baik, first sekali, langkah pertama apa kita nak buat? Tulis 1, 2, 3. So, kena faham lah. Bulatan yang saya buat kat depan nombor 1. Excuse me. Baik. Nombor 1 yang mana ada bulatan, nombor 2 semua yang ada bulatan, nombor-nombor yang ada bulatan itu adalah persamaan. Okey, itu adalah persamaan. Maknanya 2 tolak 1 tu maknanya 2 persamaan kedua tolak persamaan ke 1 yang pertama. Okey. Okay. Jadi sekarang ni macam tadi, okey, kita akan buang satu. Dekat sini yang kita senang nak buang sekarang adalah, cuba bagi tahu saya. 1 dengan 2 tu nak buang apa yang senang? Nak buang Y. X, nak buang Y ke nak buang Z? Jadi nampak je lah kat situ nak buang Y senang. Okey, nak buang Y. Okey, awak pun faham lah kenapa kita kena senang nak buang Y. Sebab Y dah sama. 1Y, 1Y. Kalau 2X. Kalau lain tu nak kena darab. Jadi kita buang masa kita lah. Bukan tak boleh lah, boleh. Tapi ya, buang masa. Jadi kita cari yang dah sama. Jadi kita nak persamaan 1 ni, kita nak tambah ke nak tolak? Dengan persamaan Tolak. 2. Tambah. 1 tambah 2. Tambah. Tambah, kita tambah. Negatif Y tambah Y. Barulah hilang Y tu. Jadi kita tambah. So bila kita dah tulis macam ni, 1 tambah 2. Sekarang kita tengok saja persamaan yang kita nak. Ni, yang ni dengan yang ni. Okay, kita tengok yang sama X dengan X. Jadi kita tambah. Sebab kita dah buat keputusan untuk tambah sebab nak hilangkan Y. Okey. Jadi bila kita tambah, apa yang jadilah 2X tambah X akan jadi 3X. 3X. Okey. Y dah hilang dah. Kita buat keputusan tadi untuk hilangkan dia. Negatif 2Z tambah 4Z dapat 2Z. 2Z.
Okey. Dan 5 tambah kosong, jawapan dia 5. Okey, dan ini akan jadi persamaan baru yang keempat. Okey, persamaan yang keempat. Okey, macam saya kata tadi, bila kita dah pakai kuning-kuning tu, 1 dengan 2, untuk hilangkan lagi satu X, untuk hilangkan satu lagi Y, kita kena hilangkan Y pula kan? Kita jangan pergi hilangkan yang lain tau. Faham maksud saya kan? Kita jangan pergi, bila kita dah hilangkan Y, buang Y, hapus Y, yang untuk first stage kita buat ni, untuk second stage ni kita jangan pergi buang yang lain pula. Kita pergi buang X tadi, kita tak selesai masalah. Kita nak buang, kita nak hapuskan. Awak kena faham, kita ada 3 pemboleh ubah. Nak dapat satu, kita kena buang satu. Kita buang, nak dapatkan X, kita buang Y, kita buang Z. Okay? Nak dapatkan Z, kita buang X, kita buang Y. Sekarang kita telah buang Y, jadi kita teruskan aktiviti kita membuang Y. Okey, tapi kita kena libatkan yang kedua, yang ni pula. Okey, persamaan satu lagi dengan mana-mana yang kuning. Dengan mana-mana yang kuning. Okey, pilih mana-mana pun tak apa. Okey. Jadi sekarang ni saya katalah saya pilih yang nombor 2 pula. Okey, yang kedua tu saya nak kena buang, sebab saya nak buang Y. Jadi saya tengok yang kuning kedua ni saya kena darab dengan 2 jugalah. Okey, jadi saya ambil persamaan kedua, saya darab dengan 2. Tujuan saya darab 2 sebab saya nak bagi Y tu jadi 2 juga. Okey, sebab saya bagi tahu di awal tadi, nak tolak bagi jadi kosong kena bagi sama. 4 tolak 4 baru dia jadi kosong. 5 tolak 5 baru jadi kosong. Jadi sekarang ni persamaan kedua tu saya darab dengan 2. So apa jadi? Dia akan jadi 2x tambah 2y tambah 8z sama dengan kosong. Okey. Kalau saya buat tak betul, tolong bagi tahu. Okey, baik. Lepas itu, saya dah darab 2. Sekarang ni saya perlu matchingkan 3 dengan 5 lah. Okey, sebab tadi saya kata saya nak guna yang warna biru dengan nombor 2. Jadi 2 tu saya kena buat persamaan jadi persamaan baru lah. Ini kelima. Okey, persamaan kelima. Jadi persamaan kelima ni saya akan menjadikan dia persamaan baru lah 5. 5 akan matching dengan 3. Okey, jadi macam mana nak hilang? Nak tambah ke nak tolak? 5 dengan 3 ni nak tambah ke nak tolak? Tambah. Saya kena tambah. Okay, very good. Jadi saya kena perlu tulis kat sini 3 tambah 5. Okey, 3 tambah 5. Jadi bila saya tambah 3 dengan 5, dia akan jadi 3 tambah 2 jadi 5x. Betul lah? 5x. Lepas tu negatif 2 tambah 2y hilang. Lepas tu negatif 3 tambah 8 jadi 5 saja. 5z. 5 tambah 0 jadi 5. Okey. So ini akan jadi satu lagi persamaan yang baru. Ataupun sebenarnya kita dah pun ini kan 5x tambah 5z sama dengan 5 ni kita boleh permudahkan tau. Kita boleh buat bahagi 5 semua balik. Kita bahagi 5 balik. So, apa jadi? Kalau tak buat pun tak apa ni . Awak yang salah faham. Tak buat pun tak apa. Tapi saya nak buat lah supaya bagi senang. Jadi x tambah z sama dengan 1. Okay, ini kita panggil kita permudahkan persamaan tu. Boleh kita boleh persamakan kita. Sebab semua boleh bagi 5. Okay, maknanya sama je. Okay, sekarang ni saya dah ada yang ni. Maknanya saya kena tengok yang saya ada dekat sini. Okay, sekarang tengok highlighter kuning. Yang ni dengan yang ni. Okay, yang kita dapat tadi, nombor 4. Okay, awak tengok highlighter kuning tu. So kita ada X, Z. Dan sekarang kita perlu hapuskan. Okay, kita perlu hapuskan dia. Macam mana kita nak hapuskan dia kalau kita tak sama? Jadi kita perlu samakan lah mana-mana. Kalau kita nak Z, kita bagi jadi X. Sama. Tapi kita dapati 3X dengan X tu tak sama. Z, 2Z pun tak sama kan. Jadi kita kena bagi sama. Jadi apa saya buat? Saya kena darab dia dengan... Darab berapa? Saya boleh beritahu saya darab berapa? 3. Darab dengan 3. Okay, good. Maksudnya ikut saya lah tu. So, dia darab dengan 3. Okay, kenapa kita nak 3? Kita nak bagi jadi ni jadi 3x tambah 3z sama dengan 3. Okay, bila dah 3x, baru kita dapati bahawa
Sekarang tengok highlighter biru pula. Ni dengan ini. Okey. Okey. So jadi macam tu. 3x tambah 2z sama dengan 5 dengan 3x tambah 3z sama dengan 3. Baik, sekarang ni 3x sama dah dengan 3x. Jadi kita boleh dengan mudahnya saya berbual satu tanda kat sini. Yang ni katalah bersamaan ke 6 lah. 4, 5, 6. Jadi saya nak buat mudah, saya tulis ni 4 tolak sajalah dengan 6. Okey. 3x tolak 3x hilang. 3x tolak 3x hilang. Okey, 2z tolak 3. Tolak tambah 3 jadi tolak je lah. Jadi 2 tolak 3 jadi negatif z. Z. Okey. Lepas tu 5 tolak 3 jadi 2. Okey ya, 5 tolak 3 jadi 2. Okey, tadi negatif 2z tolak 3z ni jadi negatif z. Okey. Jadi negatif z sama 2, kita ambil z sama dengan negatif 2. Kita dapat 1z. Okey. Kita ganti z ini, kita sebenarnya dah sampai sini dah okey dah. Selalunya first part ni, bahagian yang ni yang susah ni. Okey. Bukan susah lah, dia complicated sikit lah. Lepas kan dah dapat satu, dah mudah lah. Sebab kita ganti je z ni ke dalam 4 atau 6. Okay, ganti 4 ke dalam 4 atau 6. Katalah saya ambil nombor 6 tu sebab mudah x tambah x sama z 1 tu kan. Jadi, katalah saya ambil ganti z sama dengan negatif 2 ke dalam 6. Okay. Jadi, ni 6 ni pun 6 lah, sama je. Jadi, saya ambil yang x tambah z sama 1 tu. Jadinya, x tambah z kita adalah negatif 2 sama dengan 1. Jadi, x tolak 2 sama dengan 1. X sama dengan 1 tambah 2 jadinya 3. Dapat lagi 1. Okay, jawapan kita dekat situ. Yang ni. Yang ni. Okey. Sekarang kita perlu cari y saja. Dan selalunya untuk cari yang terakhir, kita ambil balik persamaan yang pertama dah. Okey. Ambil persamaan yang nombor 1. Dan masuk nilai x, z yang kita dah dapat. Okey. Jadi, saya tulis balik. 2x adalah 3. Tolak y yang saya nak cari. Tolak 2. Z saya adalah negatif 2. Sama dengan 5. Okey. Sekarang ni darab je lah. 2 kali 3, 6. Tolak y tambah 4 sama dengan 5. Jadinya 6 tambah 4, 10. 5 tolak 10. Okay, 5 tolak 10. Belah sini negatif y. Okay, sini negatif 5. Sini negatif y. Jadi y sama dengan 5. Okey. Jadi jawapan akhir awak, maka x sama dengan 3. Y sama dengan 5. Z sama dengan negatif 2. Okey. Okey, ikut ya. Ikut ke tak ni? Aziratul, okey Aziratul. Okey. Okey, baik. Sekarang ni saya nak cerita satu rahsia kat awak bahawa kita boleh buat semua ini menggunakan calculator saja. Okey? Sebab tu saya kata soalan ni kadang-kadang saya takut tak keluar ke apa, tapi silibus form 4 tahun ni ada. Baik, saya akan ada menggunakan dua calculator. Satu, yang pertama, yang mana ada calculator calculator ramai ada 570 dulu. Okey, semua orang tengok calculator 570. Ambil calculator sekarang. Mana tu yang betul saya ni? Selalu tak jumpa. Nampak Cameron? Nampak tak saya punya? Nampak. Nampak jelas. Nampak jelas kan? Okey, tangan saya nampak tak? Nampak. Okey, baik. Saya pakai calculator ni dulu. Lagi saya akan dua calculator lah. Dua calculator saya akan tunjuk.
Okey, 2 kalkulator ni yang saya ada pun. Saya harap awak ada 570 MS ni dulu. Baik, sekarang semua tengok soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Patah balik soalan nombor 1. Baik, first kali masuk mod, ambil nombor 1, equation. Unknown selalu kita belajar 2 kan? Sekarang kita ambil 3 dah. Faham? Kita ambil 3. Okey, A1, awak tengok persamaan 1. X tambah Y tolak 2Z sama dengan 1. Betul lah soalan dia? X tambah Y tolak 2Z sama dengan 1. X sama dengan 1 maknanya saya letak X1. Enter. B saya adalah 1 juga sebab tengok Y. Enter. C saya negatif 2Z. Jadi saya masuk negatif 2Z. Jadi negatif 2. D saya jawapan 1. Faham tak sekarang? X sama dengan 1. Saya ambil yang persamaan kedua pula. A2 tu maknanya persamaan yang kedua. 1. Enter. B2. 2. Z1. D3. Okey. D3. So, A3 pula adalah 2. Asal B3? Salah ke saya tekan tadi? Boleh patah balik ke? Alah, tak boleh patah balik ni. Awak teruskan saya nak patah balik. A1 betul. C1 betul. A2 2. Okay. Saya nak masuk balik lah. Pening kepala saya. Sebab saya sambil pegang sambil ni bergoyang. Otak saya pun bergoyang juga. Nombor 3. Okay, A1. Awak buat sendiri ya. Saya terpaksa patah balik. Tambah dengan 1. B1. Leguh sebenarnya. Sambil pegang ni. Kamera. Negatif 2. D1. Enter. A2 saya 1. Enter. B2 saya 2. Enter. Apa saya C2? Betul lah. C2. 1. D2 3. A3 saya 2. B3 saya 1. C3 saya negatif 3. D3 saya 4. So X sama dengan 4. Betul lah jawapan tadi? X sama dengan 4. Betul. Negatif 1. Y. Betul. Z1. Betul. Betul kan? Oh, yang awak buat ke awak tengok saya je semata-mata? Tak. Buat. Buat. Buat lah. So, senang ke susah pakai kalkulator lagi? Senang betul tak? Tapi, apa nak buat? Kena belajar dua-dua lah sebab takut keluar soalan, dia tak mau jawapan kalkulator. Tak tahulah saya pun, saya bagi terus terang lah bagi tahu awak. Saya ajar sistem persamaan yang kaedah tadi tu sebab saya takut keluar exam, sebab saya tak tahu soalan nak keluar macam mana. Sebab ini adalah pertama kali soalan AdMath ada 3 pun boleh ubah. Selalunya 2 sahaja. Okey, untuk 2 pun boleh ubah, soalan tu kita akan belajar betul-betul kerana dia memang keluar exam dan dia tidak boleh buat dengan kalkulator sepenuhnya. Okey, sebab kenapa dua sistem, 2 persamaan tu tak boleh? Sebab satu linear, satu kuadratik. Macam sekarang ni kita, okey, satu lagi kalkulator ni pula. Kalkulator ni ada yang pakai kan? So, awak ambil menu, awak ambil mana? Ni, nombor A tu, awak enter. So, awak ambil nombor 1, simulation equation. Sekarang ni ada 2, ni awak ambil 3. So, awak nampak ada keluar 3 je tu kan? Okay, so tu saya kata beli kalkulator ni. Okay, awak masuk saja soalan. Sebiji macam soalan. Ni nombor 1, enter. Ni saya buat nombor 2 pula. 2x. 2. Awak masuk, awak tekan je enter.
2x tolak y tu buat negatif 1. Lepas tu awak buat tolak 2. Tolak 2. Enter. Lepas tu awak masuk nombor 5. Ni soalan nombor 2 lah. Lepas tu 1. 1 lagi untuk y. Lepas tu 4z. 4 lah. 4. Kosong. Okey, yang bawah tu 3. Pun dia saya tekan. 3x tolak 2y. Sekarang ni tolak 2y. Tolak 2. Enter. Lepas tu tolak 3. Tolak 3. Enter. Dan last sekali tu 5. 5. Enter. Awak tekan enter 2 kali, awak dapat x3, y5, z negatif 2. Okey, sama macam jawapan awak tu. Betul. Okay, jadi senang ke susah pakai kalkulator? Lagi senang lah. Senang. Yang tadi tu pening kepala kan, yang mula-mula tadi? Betul. Ni. Ada orang mengaku dah nampak tu. Tiba-tiba dia nampak, wow, ni lagi senang. Kenapa cikgu susah-susah tadi tu? Cikgu. Okey, baik. Tujuan saya ajar benda susah tadi kerana kita nak belajar kereta auto, kena belajar manual dulu. Okey, baik. Saya rasa saya akan tinggalkan dulu tajuk ni. Saya akan masuk ke tajuk seterusnya, muka surat 70. Semua orang tengok muka surat 70. Okey. Okey. Awak bersama saya ke tak? Bersama cikgu. Okey. Sekarang ni, untuk persamaan serentak yang melibatkan satu persamaan linear dan persamaan tak linear. Okey, yang ni saya kata tadi. Bila dia satu linear, yang ni linear, yang ni tak linear, yang ni kita tak boleh guna kalkulator sepenuhnya. Kecuali kalkulator grafik tu lah. Mahal kalkulator tu. Kalkulator tu boleh keluar graf. Graphing calculator dia panggil. Yang tu boleh lah dapat jawapan. Tapi kalkulator tu tak boleh pakai dalam exam. Okay, kalkulator kita ni boleh lah. Okay, kalkulator yang graphing tu tak boleh. Jadi, kalau tak boleh, untuk soalan ini, kita kena faham satu saja. Bahawa dia ada satu linear, satu tak linear. Maknanya, dia ada satu garis lurus. Dia ada satu lagi kuadratik. Yang mana dia ada dua titik yang bersilang. Okay, titik ni yang kita nak cari sekarang ni. Okay, titik ni kita nak cari sekarang. Okay. Okay, baik. Sekarang ni, langkah yang pertama yang kita perlu buat, yang ni soalan ni tolong bagi perhatian lah. Yang ni SPM penting ni. Okay, tahun lepas SPM 2019 pun ada satu soalan mention. Soalan ni lah keluar kertas 2. Dia tak tahu ada sebenarnya. Okay. Okay. Saya tarik nafas sekejap. Ada berapa orang sekarang ni? 16 orang. Tolong isi kehadiran ni. Ini pesanan penaja, pesanan yang sentiasa akan dibuat. Tolong isi kehadiran, update kehadiran awak di mana? Kalau Pak Saintis dalam chatting ni boleh awak nak update ataupun dalam Telegram kita lah. Dan kelas lain pun sama. Update kehadiran awak dalam kelas masing-masing. Dan juga isi borang dekat chatting. Okay, dekat chatting ni ada satu borang yang saya untuk saya sendirilah tu. Awak isi saja borang tu, awak hantar. Okay, sekejap tu, tak sampai seminit pun habis. Isi borang tu. Itu boleh buat lepas kelas pun tak apa. Okey, baik. Habis dah persamaan penaja. Sekarang ni saya akan teruskan. Bila kita ada persamaan ni, macam tadi juga, kita akan labelkan dia dengan nombor-nombor. Yang ni akan jadi persamaan yang pertama. Ini akan jadi persamaan yang kedua. Okey, boleh?
Boleh ke tak boleh saya teruskan lah. Sebab ni senang je. Baik. Nombor 1. Awak kena faham, kali ni kita tak boleh guna penghapusan lagi. Kita tak boleh guna penghapusan lagi. Yang ni kena ingat. Soalan yang macam ni yang kita nak buat sekarang ni, soalan yang melibatkan satu persamaan linear dan satu persamaan tak linear, kita tak boleh guna lagi penghapusan. Selalunya soalan ni kita akan guna sepenuhnya penggantian. Okay, kita akan guna sepenuhnya pergantian. Okey. So, langkah pertama, kita ambil satu ni, daripada nombor 1 ni, kita tulis balik X tambah 2Y sama dengan 2. Kita perlu jadikan satu kita panggil apa ayat dia, satu perkara rumus. Perkara rumus. Kita nak X ke kita nak 2Y. Okey, jadi macam kes sekarang ni saya paling mudah adalah kita ambil X saja, kita jangan ambil 2Y, nanti jadi pecahan. Okey, kita ambil X. Jadi kita tolak 2Y ni, ke kanan. Okey, dia pergi belah kanan. So, bila dia jadi ke belah kanan, akan jadi tolak 2Y. Okey, dan ini akan jadi persamaan barulah. Okey, yang mana nombor 1 tadi kita dah adjust. So, yang ni akan jadi nombor 3. Okey, dan kita akan masuk 3 ke dalam 2. Jadi, kita masukkan 3 ke dalam 2. Maknanya, kita boleh tulis sini, masukkan persamaan 3 ke dalam 2. Bulatan tu maknanya persamaan lah. Jadinya, saya akan masukkan X itu ke dalam nombor 2 punya persamaan. Yang mana saya tulis balik 2Y square tolak. X tu saya kena ganti dengan 2 tolak 2Y. Okay, saya kena ganti. Lepas tu dia punya X, dia punya Y dia kekal lah Y. Okay, sama dengan 6. Jadi kalau awak dapati, awak tengok kat situ yang warna merah tu lah yang saya ganti. Okay, yang merah tu yang saya ganti. Okay, ganti yang saya buat tadi 2 tolak 2Y, saya masuk dalam persamaan yang kedua. Boleh faham tak sekarang ni? Boleh. Boleh, Afiq. Terima kasih, Afiq. Balas. Boleh. Barulah saya tak rasa keseorangan kat sini. Baik. Lepas tu nak buat apa? Kembangkan. Ya, kembangkan ya. Jangan kembangkan perut kita. Kembangkan dia ni. Saat ni, kembang ni. Sini. Okay. Kembangkan terbalik. Sebab tak apa, awak nak letak Y depan pun boleh. Tapi tak apa. Okey, kemudian kita akan tulis balik 2Y square tolak 2Y tambah 2 kali 2Y square sama dengan 6. Okey, ada soalan? Boleh tanya saya sekarang. So, saya kembangkan je lah. Y darab 2Y. Y darab 2Y dapat 2Y square. Kenapa jadi tambah? Sebab saya darab dengan tolak kat depan ni. Tolak. Kat depan tu tolak kan. Jadi saya perlu darab dengan tolak kat depan tu. Dengan abaikan tolak kat depan tu. Okay. Kalau awak nak nampak lebih jelas yang mana tak faham tu, tengok ni. Saya letak sepatutnya saya tulis Y 2 tolak 2Y. Dan kat belakang depan ni ada tolak. Kan ni. Yang anak pandang ni kan. Jadi bila saya garap ni, dia adalah negatif 2Y tambah 2 square. Ni lebih nampak jelas lah. Tu yang saya tulis kat situ tu. Okey, baik. Sekarang ni kita dah dapat yang ni. Saya perlu teruskan kerja saya. 2Y tambah 2Y akan jadi 4Y. Okey, maknanya yang ni Dia dah melekat. Spiderman. Ya, bila? Okey. Ui, jangan jadi kau kuat. Apa nak? Tak ada apa, tak ada keropok. Tambah 2 4Y square. 2Y square tambah 2Y square dapat 4Y square. Sama dengan tolak 2Y lah. Betul? Tolak 2Y. Lepas tu saya ambil 6 ni masuk ke dalam. Jadi tolak 6 sama dengan kosong.
Okey, kita nak menuju ke kuadratik. Okey, baru kita boleh selesaikan y tu. Okey, setakat ni okey? Okey. Okey. Lepas tu saya perlu bahagi dengan 2. Sebab semuanya boleh bahagi, 4 boleh bahagi, 2 boleh bahagi, 6 boleh bahagi, semuanya boleh bahagi dengan 2. Saya bahagilah dengan 2. Saya dapat yang baru 2y square tolak y tolak 3 sama dengan 0. Okey, macam biasa saya dah sebut banyak kali, jangan susah payah, guna terus kalkulator dekat sini. Masuk dalam kalkulator awak, awak akan dapat 3/2 3/2 dengan y sama dengan 1. negatif 1. Tapi bila awak ke jawapan, awak jarak ke bawah sikit, jangan tulis kat atas sangat. Y sama dengan 3/2, satu lagi y sama dengan negatif 1. Okey, kenapa jarak ke bawah? Sebab dari atas ni kena tulis ni, wajib tulis ni. Y. So sini 2y tolak 3 dan ni y tambah 1. Betul lah? Okey, yang ini ya, saya ulang stress banyak kali. Yang ni wajib ditulis. Walaupun awak dah guna kalkulator nak dapat jawapan, awak dah dapat jawapan kat sini dengan senang lena, dengan hati yang gembira. Jangan lupa tulis yang saya highlight warna kuning. Okey, awak akan ditolak markah, tak ada yang tu. Okey, sebab tu saya kata tadi, pemeriksa tak peduli awak guna kalkulator ke tak. Yang penting dia nak anggap seolah-olah awak tak guna. Okey, jadi mesti ada yang kuning itu, wajib. Dan jawapan tu wajib lah. So awak ada jawapan dah, y 3/2 dengan y negatif 1. Kita jangan berseronok lagi, belum lagi selesai. Kita perlu teruskan lagi perjalanan kita mencari nilai apa? Nilai x. Dan x dengan y kan. Ya, jadinya kita teruskan. Kita masuk nilai, ambil satu dulu. Kita ambil nilai x yang kat mana. Awak boleh ambil yang nombor 1 tu. Ataupun nombor 3. Okey, nombor 3. Persamaan ketiga tu dia terus terang kat situ. Dia ada tulis dia tulis kat situ x 2 tolak 2y. X sama dengan 2 tolak 2y. Okey, jadinya awak terus dia ganti y dalam tu. Maknanya x sama dengan 2 tolak 2 3/2 1. Satu lagi x sama dengan 2 tolak 2 negatif 1. Dua-dua kena ambil. Okey, satu yang y negatif 1, satu lagi y 3/2. So awak akan dapat 2 tolak potong 2 tolak 3 dapat negatif 1. Yang ni awak akan dapat 2 tolak tadi tambah kan. Jadi 2 tambah 2. X sama dengan 4. Okey, jadinya maka yang penting ni kena ada kita punya, macam saya kata, kita kenalah bersopan santun. Maka X sama dengan negatif 1, Y dia sama dengan 3/2. Satu lagi, X sama dengan 4, Y dia sama dengan negatif. Y sama mana? Negatif 1. Negatif 1. Masih. Okey. So inilah jawapannya. Lengkap, full. Yang mana tengah salin, yang mana tengah memikir, teruskan berfikir. Nak buat MAT dengan mesti ada minda yang berfikir. Awak tak berfikir, awak tak boleh. Itu saja. Awak main sini, awak dengar, tengok je pun tak boleh. Mesti berfikir. Okay, mesti ada satu sifat, mesti ada satu macam tenungan tajam pada awak punya buku. Berkerut-kerut muka awak. Itu tanda tengah belajar lah tu. Tak ada tanda-tanda berkerut-kerut tu. Tu bukan dia tu. Boleh? InsyaAllah boleh. Okay. Baik, soalan kali ni ada kelainan sikit. Soalan B, buat segera. Tulis jawapan dekat chatting. Kita nak tengok. Segera, paling cepat. 2 minit je saya bagi. Lepas tu saya ajar lepas tu lah, Saya akan buat soalan nombor 2 sekarang. Tapi sebelum itu, saya nak awak buat dulu segera, dalam masa 2 minit.
Soalan B Buat tu apa? soalan nombor 2, soalan B, ya. Soalan B ni awak buat segera, conteng dengan segera, dalam masa 2 minit, tolong tulis jawapan dekat chatting. Okey? Itu saya akan check. Lepas tu saya akan tunjuk balik macam nak buat. Saya tengok siapa yang betul. Tapi kan dah buat. Dah buat dah ke? Dah. Siapa yang buat? Hang buat dah? Dah. Hampa kata tajuk ni tak buat lagi. Saya pun buat dah tajuk ni. So cikgu Saya tak suruh tulis. buat. Oh, apa awak buat sendiri? Nampaknya. Saya nak cover line ni. Tak. Apa mana jawapan lah? Dah buat patut ada jawapan lah. Tulis type je lah jawapan dekat chatting. Yusri tu, type lah jawapan Yusri. Hang ni on handphone je, betul lena ke apa ke? Buat ke tak buat ni? Kena buat. Oh, bagus. Lama tak nampak Yusri. Kelas saya sebelum ni tak main pun. Ada masalah Yusri? Ada sikit. Oh, dah okey dah selesai masalah. Ha. Okey, Aida bagi tahu saya X3, Y negatif 1. Lagi takkan satu je, dia ada 2. 2 set. Fatin tak buat ke Fatin? Dia dah buat dah Fatin? Fatihah. Oh, ramai ni kelas lain ni. Atira, Syuhada, Danila. Nampak senyap je tu. Aisyah, Maisara. Okay. Senang jadi Aziz. Aziz kat kelas ni juga. Bukan saya sama. Gazi buat. Ini tema yang kecil masa main game hari tu. Okey. Wah, Aziz, saya bukan tak percaya Aziz. Saya cuma okeylah percaya. Percaya. Ui, Aziz buat. Bertaniah Aziz. Berpeluh-peluh Aziz buat. Betul ke dapat? Yang lain dapat tak? Yelah tu. Yang lain ni, saya nak tengok yang lain ni. Senyap sunyi lah benda-benda ni. Ikut depa ni buka laptop atau buka handphone tinggal pi sidai baju. Sidai baju tak apa lagi lah. Pi buat benda lain kan. Okey. Baik, kita jawapan tu betul ya. Jadi kita akan tunjuk saya dapat. Yang pertama sekali, saya tak mau buang masa. Yang ni nombor 1, yang ni nombor 2. Okey. Lepas tu saya buat macam tadi, yang nombor 1 tu, ni soalan ni mudah je. Nombor A, B ni mudah. Sekali kita buat lagi satu soalan yang susah sikit lah. Sebab dia pakai faktor. Paling kita cari yang pakai rumus. Okey, sekali saya cari ya. SPM, soalan SPM. Okey, baik. Yang saya selesai yang ni dulu. Baik. Yang ni, daripada 1 ni, kita ambilkan dia jadi X tambah 2Y tolak 1 sama dengan kosong. Jadinya X sama dengan positif 1 tolak 2Y. Okey. Lepas tu
1 tolak 2Y. Sebab saya ganti square tambah 4Y square sama dengan 13. So saya ganti ni nombor 3 ke dalam 2. Okey, 3 ke dalam 2. Okey, lepas tu saya kembangkan. Yang ni dapat 1 tolak 4Y tambah 4Y square. Tu kembangkan dalam kurungan dulu. Lepas tu sambung lagi tambah 4Y square sama dengan 13. Okey. Cikgu. Ya. Cikgu panggil saya tadi. Tidur ke? Tak, saya pergi tandas. Oh ya ke? Tak apa. Kebetulan. Sorry. Okey, saya teruskan. 1 tambah 4Y. 4Y square tambah 4Y square dapat 8Y square. 8Y square tolak. Sekejap lah. Mesti kita buat ni. Y square. Y square tolak 4Y. Straight rotate. Tolak 4Y. Tolak 4Y. 13. Tolak 12 lah. Tolak 12. Sama dengan kosong. Kosong. Okey. Saya bahagi sempurna dengan bagi apa? Bagi yang 2. 4. 4. Bagi yang 4. Senang. 8 bagi 4Y dapat 2Y square. 2Y. 12 bagi 4 dapat 3. Sama dengan kosong. Okey. Betul. Pakai kalkulator awak dapat Y sama dengan negatif 1, Y sama dengan 3/2. Y sama dengan Jadi 1. tolak Y lah kan? Berapa Tolak sangat? 2Y. Bahagi Apa dia? Y. Apa dia? Tolak Y. Bahagi 4. Lagi Jadi 4. Y je lah. 2Y square tolak Y. Yang negatif 4Y tu. Yang negatif 4Y tu. Kenapa? Kan tadi bahagi 4, dia jadi negatif Y je lah. Yang 8Y kosong. Ya. Sorry. Masih. Saya seronok buat salah kadang-kadang daripada buat betul. Ada orang balas. Okey. Y tambah 1. 2Y tolak 3. So kita dapat Y. So masukkan nilai Y ke dalam yang tadi tu. X tolak 1 tolak 2Y tu. So masukkan dia ke dalam persamaan yang ketiga lah. Jadinya X sama dengan 1 tolak 2 3/2. Satu lagi X sama dengan 1 tolak 2 negatif 1. Okey, so jawapan dia satu ni, yang ni dapat negatif 2. Satu lagi dapat 3. 3. Jadi maka jawapan dia adalah X sama dengan negatif 2. Y kita adalah negatif 1. 3/2 kan? Okey, 3/2. 3/2. Y sama dengan 3/2. Satu lagi X sama dengan 3. Y sama dengan negatif 1. 1. Okay, ini jawapan dia. Okay, terima kasih yang jawab betul. Termasuklah Aziratul. Tahniah Aziratul. Awak ni memang hebat Aziratul. Tanya Aziz. Terima kasih, Cikgu. Okey, saya nak ambil satu soalan muka surat 72. Semua tengok muka surat 72. SPM 2006. Okey, SPM 2006. Okey, ada sebab saya pilih soalan ni. Okey. Yang ni saya tanya, hampa buat ke belum? Belum. Belum lagi. Okey, saya bagi awak 3 minit. Tulis jawapan dekat chatting.
Salah ke betul tak kisah. No, denda. Nak denda apa? Saya suruh ketuk ketampi bukan boleh nak orang nak buat pun. Okey, buat sekarang. Saya beri 3 minit untuk buat soalan tahun 2006. SPM 2006. Buat takat mana yang boleh. Tak boleh tinggal. Tak kita tunggu saya beri jawapan. Apa susah nak belajar kan. Sambil-sambil tu saya nak beritahu awak. Saat lagi saya akan pergi sekolah hantar soalan modul SPM. Modul SPM tu dah. Hantar modul matematik. Okey, soalan matematik. Yang hari tu punya ni yang nombor 2 pula. Okey, kertas baru. Saya akan letak di sekolah saat lagi. Habis kelas ni saya nak pergi sekolah. So lepas pukul 12 boleh datang ambil dah. Ada faham ke tak tu? Faham. Ini untuk semua. Pukul Ini 12. bukan. Ya. Ini bukan untuk, arahan ini bukan untuk 4 saintis dia, untuk semua tingkatan 4. 4 engineer ke, 4 accountant ke, apa 4 pun, 4 trader ke. Tolong bagi tahu dekat yang lain. Saya akan buat makluman ke guru-guru kelas, guru subjek. Sekejap lagi pukul 12 boleh mula ambil modul yang baru. Dan kita akan bincang pada hari Jumaat ni. Tapi saya ada masalah hari Jumaat ni. Nanti saya cerita ke awak. Tak tahu nak buat kelas ke tak lagi. Masalah di hari Jumaat ni. Okey, ada yang dah chatting bagi tahu dah. Syuhada. Dia bagi tahu kita ada dapat X 1.443 dengan kosong negatif ke? Negatif 0.693. Tapi Syuhada awak kena bagi tahu saya Y dia sekali. Okey, awak tak boleh bagi jawapan X je. Tapi bagus lah laju Syuhada ni. Tapi awak kena bagi X dan Y. Tak boleh bagi X je. Dia tengah naik sebenarnya. Saya ni kalut kan. Okey, dah. So jawapan dia bagi kat itu negatif 1.886 dengan Y 2.386. Okey, bagus. Terbaiklah dia ni. 2006 SPM 2006. Mana budak-budak Pak Saintis ni? Buat kerja. Cuma ada kelas mana? Account. Accountant. Account. Okey, bagus. Yang tu yang jawabnya Zilatul. Saya tak faham jawab soalan. Semua proses duk naik tu, naik chatting, naik ni semua nak buat. Okey dah ke? Pak Saintis akan tak buat kot. Bukan takkan lambat sangat kot. Fatihah tak buat lagi ke Fatihah? Sini jawab sedang. Tin dah jawab dah. Okey. Apik. Tengah buat tu. Alah. Tengah buat saja. Sampai sekolah punya tu. Alah, lost connection tak? .
Okey, Fatin pun dah dapat. Sama je jawapan dia. Okey, baik. 2 orang je lah yang jawab kan. Yang lain semua proses. Dapat juga sama macam syuhada. Oh. So, jadi boleh type macam Aziratul tadi lah. Jawapan saya sama macam syuhada. Okey. Yang mana tak dapat, tanya yang dapat, yang mana tak dapat boleh tengok. Yang pertama sekali kita akan tulis persamaan tu balik. Nombor 2x tambah y sama dengan 1. Tulis nombor 1. 2x square tambah y square tambah xy sama dengan 5. Nombor 2. Okey, lepas tu sekarang dah 10.30, saya akan lajak sikit kelas ni. Tak pokok lah, jangan marah sebab tadi lewat sikit. Lewat ke 10 ke 15 minit. Cikgu, Lajak je lah. Ya. screen memang hitam ke? Gelap. Gelap, Gelap. tak nampak. Ha? Tak nampak. Oh, ya ke? Nanti bagi tahu saya. Sekejap Tak nampak apa sekarang? Tak, hitam. Tak. Sekejap lah, tak tahu. Siapa tak dapat? Present screen. Start present. Sekarang? Nampak. Dah. Nampak. Okey, baik. Dah. 2x tambah y ni saya salin. Sekarang ni tak ada masalah pun. Saya sedang salin balik soalan. Okey, lepas itu saya ambil yang nombor 1 tu. Saya akan jadikan dia satu dari 1 y sama dengan 1 tolak 2 x. Jadi dia akan jadi nombor 3 sekarang ni. Masuk 3 ke dalam 2. Okey, masuk 3 ke dalam 2. Jadinya saya masukkan 3 dalam 2. Jadi 2x square tambah 1 tolak 2x kuasa 2 tambah x. Y dia adalah 1 tolak 2x sama dengan 5. Okey, jadi saya masuk yang ni. Okey, saya masuk ke dalam y. Okay, sebab apa saya masuk tu? Sebab ni. Harap awak nampak dengan jelas lah. Okey, saya teruskan. So, saya akan dapat yang ni 2x square tambah 1 lah. 1 tolak 2 kali 2 kali 1 berarti 4x. 2x square jadi plus 4 x square. 4x square. Okay, x square. 2 kali 2, 4. Jadi 4x square. Okay. Lepas tu saya kembangkan. Saya dapat x. Saya dapat tolak 2x square balik. Sama dengan 5. Okay, sekarang ni apa saya buat? Saya kena cari yang mana sama ni x square. Ni x square. Ni x square. Okay, apa maksud dia? Maksud dia saya perlu selesaikan dia punya jawapan lah. Yang x square tambah tolak dia. 2 tambah 4 tolak 2. Okay, maknanya masih 4 lah. Maknanya masih 4. So 4 x square. Untuk x pula saya ada negatif 4x tambah x kat sini. Tolak 4x dengan x. 3x. Tolak 4x tambah x jadi apa? Negatif 3x. 3x. Negatif 3x. Dan akhirnya saya ada 1. Saya ada nombor 1 kat sini. Saya ada juga 5 kat sini. 1 tolak 5. Dapat? 4. Tolak 4. Okey. Sama dengan kosong. Okey. Interestingnya kat sini bila awak tekan kereta, awak terus dapat jawapan awak yang awak dapat. Betul? Awak tekan mode pose mode tu, awak akan dapat yang ni, betul? Awak akan dapat x sama dengan jawapan dia apa? X sama dengan
X sama dengan 1.443. Okey, sekarang ni bila ada 1.443 tadi kan Tulis kalau dapat formula. nombor bulat, saya suruh awak tulis kat bawah je. Sekarang ni awak mesti tulis jauh ke bawah. Jawapan X sama dengan 1.443. Mesti jauh ke bawah. Kenapa? Di tengah-tengah ni awak kena tulis rumus. Rumus. Ya, sebab perpuluhan ingat perpuluhan mesti guna rumus. Ini wajib buat ni. Awak tak guna dapat jawapan betul, tak ada benda ni. Benda ni mesti ada. Awak mesti tulis balik rumus. Rumus ni dalam kertas soalan ada. Okey, rumus dia apa? Nak dapatkan X B. sama dengan rumus dia sesuai kat sini. X sama dengan B tambah tolak B kuasa 2 tolak 4AC bahagi dengan 2A. Okey, rumus ni akan ada dalam kertas soalan awak. Jangan risau. Dan mesti ditulis. Kalau dapat jawapan perpuluhan, mesti tulis rumus ini. Saya ulang banyak kali ni. Dapat jawapan perpuluhan, mesti tulis rumus ni. Jangan tulis rumus kosong ni. B bla bla. Tak boleh. Awak kena isi. Okey, isi. B tu apa? Okey, jadi kita isi lah. B kita adalah 3 betul. Betul. 3 ke negatif 3? Negatif 3. Okey, negatif 3. Tambah tolak ni, tulis je tambah tolak ni. B kuasa 2 maknanya negatif 3 kuasa 2 betul? Tolak Betul. 4. A kita, A adalah 4. C adalah negatif 4. Okey, bahagi dengan 2. Okey, baik. Ada ni tak apa dah. Dapatlah markah tu. Okey, yang awak dapat jawapan awak tadi X sama dengan 1.443, X sama dengan negatif 0.693 dan Y awak akan dapat bila awak ganti Y ni awak ganti, maksudnya awak kena ganti 1 tolak 2, mesti ganti 1.443 Y sama dengan negatif 1.866. Okey, ni untuk Y. Yang ni pula Y 1 tolak 2 negatif 0.693. Jadi Y awak adalah 2.386. Okey. Jawapan sama macam awak dapat. Sama je. Okey, tapi benda ni dikira full mark kalau awak ada tulis ini. Ya, baru ada full mark. Tak ada ni, tak guna dapat full mark. Bukan tak guna dapat full mark, tak dapat full mark. Dapat jawapan tapi tak dapat full mark. Okey. Saya silap markah jawapan bertolak. Okey, ini pengalaman saya marking matematik tambah tahun lepas. Kita memang tolak banyak markah bila pelajar tak tulis ni. Okey. Saya akan cuba bincang lagi satu saja soalan. Saya akan ambil SPM 2019 tahun lepas. Muka surat 74 soalan R. Okey. Soalan R. Ini adalah soalan tahun lepas. Saya marking soalan ni tahun lepas. Boleh saya bagi awak 2 minit buat dulu. Boleh? Okey, tolong buat sekarang. Saya tunggu awak 2 minit. Tengok siapa orang pertama. Cuba ada lagi ke?
Anak punya ni boleh buka Bluetooth eh. Dah ke? Okay, Fatin jawab. Fatin dapat X dulu. X 0.286 lagi tu 0.357. Lagi satu. Saya tak reti pecahan. Oh, budak. Siapa tak reti, tak apalah. Dia buat dah ayat tu, saya pun sama macam Aida. Esok apa berebut power saya tak tahu. Power saya pun Aida, power Aida. Sudah. Oh ni dah suara saya juga. Okey. Aduh. Amir Safwan. Amir Safwan ni siapa? Puan ni cuba Kembar dia tu. tu. Kembar. Oh, kira dua orang lah tu. Ha. Maybe. Depa tu senang, seorang main tak masuk tak apa. Depa gile-gile. Hari ni hang masuk, esok aku masuk. Hadiran dua-dua. Boleh saya teruskan? Saya tulis je lah, saya teruskan lah. Boleh. Okey, baik. First kali saya tulis dulu. Persamaan dah ada sini. Ni nombor 1, yang ni nombor 2. Okey, saya pakai sebelah ni lah. Ruang besar sikit. Okey. Lepas tu saya ambil X dulu. Saya bagi jadi X sama dengan 1 tolak 2Y. Okey. X 1 tolak 2Y. Ni akan jadi persamaan yang ketiga lah. Ni dari 1 lah. Dari 1 X sama dengan tolak 2Y. Jadi persamaan yang ketiga. Okey, yang ni yang ramai orang kata tak boleh buat ni. 3 per X tolak 2 per Y sama dengan 5. Jadi kita boleh jadikan dia. Awak darab dia ni macam ni. Tengok. Pen hijau. Ni darab macam ni. Awak akan dapat 3Y tolak 2X. Okay. Per XY sama dengan 5. Setakat ni faham tak? Jawab.
Setakat ni faham tak? Tak saya ulang balik. Faham. Faham. Okey. Lepas tu ni darab sini. Jadi 3y tolak 2x sama dengan 5xy. Itulah persamaan yang kita ada lah. Okay, so gantikan. Yang ni akan jadi persamaan yang keempat. Persamaan yang keempat. So ganti 3 ke dalam 4. Okay. Jadinya saya akan tulis 3y tolak 2x saya ganti dengan 1 tolak 2y sama dengan 5 1 tolak 2y. Okay, jadi 3y tolak 2 tambah 4y sama dengan 5 tolak 10y. Sekejap, cik saya buat ni. Dia tak betul ni. Oh, dia ada y kat sini. Dia ada y. Dia ada y. So, kena darab y sekali lah. Darab y. So, dia akan dapat 5y tolak 10y square. Okay, sini yang sama lah. 3y tolak 2. Selesai saja lah. Okay, selesaikan dapat 3 tambah 4. 3 tambah 4, 7. So, saya dapat 3 tambah 4, 7. 7 tolak 5, 2y. Jadi sini ada 10y square tolak 2y. Negatif 2 tak ada kawan. Negatif 2 sama dengan kosong. Okey. Dapat sampai sini dah okey dah lah. Awak dah boleh tukar ambil kalkulator dah ni. Okey. Ataupun awak boleh mudahkan lagi. Awak boleh pakai kalkulator tu dapat jawapan atau awak boleh mudahkan lagi. Mudahkan lagi tu maksudnya awak bahagi dengan 2. So awak akan dapat 5y square tolak y tolak 1. betul ke tolak y bukan tambah y? 4y. Tambah 3 tambah 7, 7 tolak 5. Positif kan? Positif 2y. positif. Ya, ya. So 2y bahagi 2 dapat y tolak 1 sama dengan kosong. So awak tekan kalkulator lah yang ni. So awak akan dapat, so kita bagi ruang sikit, awak akan dapat awak. Point. So saya punya lari sikit, kalkulator Fatin kereta apa? Biasa 570. Betul. Sekejap, saya nak tengok lari sikit dia punya perpuluhan tu dia lari sikit. So 5 1 tolak 1. So, jawapan awak patutnya 0.358. Dapat yang tu. 0.358. 3. Okey, satu lagi. X sama dengan negatif 0.558 3. Dia minta berapa? Dia ada sebut lah. Berikan jawapan anda betul kepada 3 titik puluhan kan? Wah, soalan sebut kena ikut dah.
Okey, sebab soalan sebut nak 3 titik puluhan kita kena ikut lah. Okey, sebab kalau tak awak buat 4 ke lebih ke kurang ke apa, awak kena tolak markah. Okay, Y. So, yang ni sebelum awak settle, yang ni awak ganti macam saya cakap tadi, awak mesti buat yang ni, iaitu awak kena buat Tu Y awak cikgu. kena faham The X. Y kan? Oh sorry lah, Y. Awak ni selalu senyap, saya cuba beritahu. Y. Y. Okey, jadi Y sama dengan negatif. Negatif apa? Negatif. Rumus dia apa tadi? Apa rumus dia? Saya lupa dah. B kan? B tu B. maksudnya satu lah. Tapi dia ada negatif B kan? So negatif 1 lah. Negatif 1. Tambah tolak. B kuasa 2 maknanya 1 lah. 1 kuasa 2 tolak 4. 5 kita A. Negatif 1 untuk C. Per 2A. Kita adalah 5. Okey, ada yang ni dah cukup lah. Jadi awak boleh kira X pula. X awak ambil rumus tadi. X 1 tolak 2Y kan. 1 tolak 2Y. So, X sama dengan berapa? Okay, dekat saya dapat apa? 0.284. 0.284. Satu lagi, 1 tolak 2 negatif 0.0558. So, X sama dengan 1. X sama dengan 2.116. 2.116. Okey. Inilah jawapan untuk soalan hari ini. Okey, saya akan bagi kerja rumah sikit, iaitu kerja rumah awak adalah lengkapkan semua soalan yang ada kat dalam tajuk ni lah. Semua sampai huruf E dan awak boleh tanya saya macam biasa kalau awak ada masalah. Okey, sebelum saya tamatkan kelas ini, boleh tak kita bertakat gambar dulu dan membuat uraian sikit? Boleh tak awak on kamera? Sekejap. Hello. Masalah apa ni? Boleh siapa-siapa takat gambar aja. Saya macam biasa ada masalah dekat skrin laptop saya. Skrin saya, laptop saya bermasalah ni. Dia keluar. Saya tunjuk kat awak masalah dia. Dia keluar ni. Skrin saya ada masalah. Tolong takat gambar jap. Semua on kamera jap. Tolong semua orang siapa-siapa yang masuk kelas ni tolong on kamera. Saya nak takat gambar sekali. Lepas tu okey lah, habis lah. Oh, tinggal sikit Saya punya masalah saya nampak tak? Saya tunjuk kat grup Telegram ni. Saya hantar gambar laptop saya jadi macam ni. Siapa yang nak ambil? Siapa yang ambil? Syairah ada Syairah. Ya, saya. Syairah kan fotografer kelas kita. Ya. Yang lain tu on kamera cepat. Aida, Aziratul, Yusri, Afiq lagi semua yang ada.
Tak tengok. Saya tak boleh tengok lah. Semua. Aisyah, Maisara, Anis, Rifka ni, kelas semua orang ni. Tolong isi kehadiran dekat ruangan chatting. Tolong yang bahagian atas sekali mula-mula tu, tolong isi kehadiran. Keduanya sekarang on kamera sekejap, saya nak tengok gambar. Tujuan dia adalah untuk laporan lah. Awak tahu lah, cikgu-cikgu kena hari-hari kena hantar. Okay. Sambil-sambil tu kita Cik Ira dapat gambar semua orang tak? Tak. Cikgu Betul, tutup semua ada. present boleh ke? Apa dia? Tutup present? Oh boleh, Present. boleh. Cakap wawai dah. Sekejap. Dah tutup dah. Bukalah kamera. Label ni tak sporting. Tengok Afiq Osman, relax je. Auni, cuba sporting sikit. Kembar. Ni kembar tak logik, saya bersorang je. Seorang je. Please. Boleh. Aida awal tu tak buka kamera tu. Tu siapa gelap tu Adi je. Biar gelap sikit tak nampak muka tu. Kembar pakai dua kamera. Ingat ke seorang satu je. Dah, okey. Terima kasih banyak-banyak yang masuk kelas ni. Last sekali saya nak beritahu, tolong isi kehadiran dekat bahagian chatting, isi kehadiran. Tolong update kehadiran awak dekat guru kelas masing-masing untuk kelas lain. Kelas saya update dalam Telegram. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama ada birthday, happy birthday. Jadi ni. Susah je. Nyanyi betul. Barulah rekod lagi weh. Barulah rasa macam dalam kelas. Tadi ya Allah. Lain kali kelas on je mic ni biar bising tak apa. Buat macam dalam kelas. Saya tak dengar Cikgu tengah rekod cikgu. Cikgu tengah rekod. Cikgu tak tutup rekod. Itu semua dusta.